mililiter. Kalau kamu tengok dekat skrin tu, saya tulis tulisan tu mililiter. Dengan liter. Huruf L dekat situ. Bukannya huruf M. Okay, kalau sebelum ni kamu belajar meter untuk panjang. Tapi hari ini dia bukan meter tapi liter. Apa benda liter tu dan apa benda mililiter tu? Okey, cuba tengok gambar tu. Kita gunakan alat pengukur untuk mengukur panjang. Kamu tengok dialog dekat atas sekali kawan kamu sebut. Tinggi akil. Akil nama dia. Tinggi akil ialah 100 cm. Dia gunakan alat pengukur. Macam pembaris lah. Kalau kita nak ukur panjang, kita gunakan pembaris. Dan unit yang kita gunakan adalah sentimeter. Saya bulatkan. Sentimeter. Itu untuk panjang. Okay, dan kita pun dah belajar sentimeter, unit yang digunakan adalah cm. Saya tuliskan dekat situ. Okay, itu sentimeter, cm. Okay, manakala semalam kita dah belajar mengenai jisim, berat. Ingat lagi berat? Ingat lagi berat siapa ni Fikri Shah berapa semalam? Berat Fikri Shah 30 kilogram. Berat Akil 22 kilogram. Berat Izzat 23 kilogram. Dengan perkataan kilogram dan gram. Begitu juga dengan gambar kedua ni. Jisim buku teks ialah 300 gram. Dan kita dah belajar kalau gram simbolnya adalah G. Okay, kalau kilogram simbolnya adalah kg. Ini yang kita belajar semalam. Baru lagi. Betul? Okay. Kalau panjang sentimeter. Kalau jisim gram dan kilogram. Kalau cecair, macam mana kita nak ukur nilai cecair? Nilai cecair, kita gunakan perkataan liter. Itu yang saya sebut tadi, liter dan mililiter. Mililiter dan liter. Okey? Huruf L dekat situ. Kita gunakan huruf L untuk liter. Okay, dan ml untuk mililiter. Okay, itu simbol dia. Ini contoh kawan yang sedang mengukur isi padu air. Okay, air kita gunakan perkataan isi padu. Kalau panjang kita gunakan perkataan panjang ataupun tinggi. Okay, kalau berat kita gunakan perkataan jisim. Kalau cecair, kita gunakan perkataan isi padu dan dituliskan dalam bentuk mililiter. Ni saya bulatkan, mililiter. Okay. Dan ada alat pengukur untuk mengukur isi padu cecair. Kalau kamu tengok dalam gambar tu, yang saya bulatkan ni, ni dipanggil sebagai bikar. Nanti kita akan belajar apa itu bikar dan apa kegunaan dia. Kalau ada rakan-rakan di rumah, ni lagi satu yang panjang ni. Ni dipanggil sebagai silinder penyukat. Ni pun jarang ada dekat rumah. Tapi kamu boleh jumpa dekat makmal sains. Mungkin kamu belum berkesempatan untuk masuk ke makmal sains sekolah kita. Nanti kalau kamu masuk makmal sains, kamu akan jumpa tu silinder penyukat. Tapi yang bikar ni, biasanya mak kamu ada dekat dapur. Dia macam jug air. Jug air, dia ada tangkai pemegang dan dekat badan jug tu dia ada senggatan, ada nombor. Biasanya mak dia gunakan jug air yang ada senggatan tu. Saya dah nampak Akil pegang.
Akil cuba angkat Akil. Okey, cuba tengok Akil pegang tu. Kawan-kawan boleh tengok. Mungkin tak berapa nampak. Okey, tu. Dia macam cawan yang ada nombor dekat tepi dia. Okey, biasanya tu siapa punya Akil? Akil punya ke? Nampak tu. Mak punya. Okey, mak guna untuk buat apa? Tak tahu. Okey, saya bagi tahu. Biasanya mak guna untuk buat kek, buat biskut, masak nasi minyak masa hari raya, ataupun bancuhan untuk buat kuih. Dia gunakan bikar yang ada senggatan tu. Sebab dalam resepi nak buat kek, dia kena ada ukuran. Berapa banyak susu kena guna. Bila kena guna susu yang ada sukatan, maka kena gunalah bikar yang macam Akil tunjuk tadi. Dan yang macam dalam gambar tu. Bagus Akil. Dan yang lain-lain. Lepas ni bolehlah pergi tengok dekat dapur rumah masing-masing. Ada tak yang macam Akil pegang tu? Saya rasa semua rumah ada. Kalau mak kamu gunakan untuk memasak, adalah bikar tu. Okey. Hari ni tengok contoh penggunaan sukatan isi padu cecair. Digunakan pada susu. Tu gambar susu. Dekat setiap kotak susu, dia ada tulis isi padu cecair. Saya bulatkan dekat ujung. Mungkin kamu tak nampak dekat ujung tu, dia tulis 1 liter. Okey, cuma dia tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi saya tuliskan dalam bahasa Melayu. 1 liter. Maknanya susu yang ada dalam kotak itu, sukatan dia adalah 1 liter. Ini kotak yang besar tu. Okey, ada lagi satu kotak dia kecil sikit. Biasanya kotak kecil nilainya bukan dalam bentuk liter. Nilainya dalam bentuk mililiter. Dia ada 2 Kalau air tu banyak, nilai dia liter. Kalau air tu sikit, nilainya mililiter. Contoh macam ni. Ni apa ni? Air mineral. Air mineral dalam botol. Okey, botol yang kecil tu. Dekat sini dia tulis 500 ml. Ni saya bulatkan. Okey. Kenapa dia tulis 500 ml? Sebab itulah simbol bagi liter. Siapa nak tunjuk tu? Gambar apa tu? Kotak apa tu? Saya tak nampak siapa tunjuk tadi. Kotak susu. Siapa? Fikrisha ke? Kotak susu. Dekat kotak tu Fikrisha, cuba tengok. Ada tak tulis 1 liter? Sambil tu, ada. Bagus. Okey, dekat botol mineral ni dia tulis 500 ml. Saya tuliskan 500 m dan L dia huruf besar. Okey. ml tu membawa maksud mililiter. Okey. ml adalah simbol bagi mililiter. Okey, baik. Seterusnya, ni air yang ramai orang suka. Tapi jangan selalu minum. Sebab apa? Sebab manis, nanti gigi rosak. Okey. Dekat sini dia tulis 500 ml. Sama macam air mineral sebelah dia. 500 ml. Okey, yang mana inilah isi padu air di dalamnya. Okey, semakin besar botol ataupun bekasnya, maka semakin banyaklah air di dalamnya. Dan bila semakin banyak air di dalamnya, maka nilainya berubah daripada mililiter kepada liter. Faham? Faham konsep mililiter dan liter? Okey, tengok gambar ni. Kenali unit mililiter dan liter.
Okey, isi padu susu ini 1 liter. Ditulis dekat situ 1 liter. Dan kalau kamu perasan perkataan simbol L-nya itu menggunakan huruf berangkai. Ingat huruf berangkai? Huruf yang ada macam sambung tu, yang ada ekor tu. Sambung. Huruf bersambung, huruf berangkai. Okey, kenapa dia guna huruf berangkai? Okey, sebab kalau kita tulis 1 liter, tengok saya tulis 1 liter kat bawah Okey, saya tulis 1. Okey. Saya tulis 1. Kemudian saya tulis L biasa. Nampak tak? Saya tulis 1, kemudian saya tulis L. Dia nampak macam nombor berapa tu? Nampak macam nombor 11. Betul tak? Nampak macam nombor 11. Sedangkan saya nak tulis 1 liter. Jadi kan susah tu. Kita nak tulis 1 liter tapi orang ingat kita tulis nombor 11. Jadi nak membezakan nombor 11 dengan simbol liter, maka L ini digantikan dengan huruf berangkai. L yang ada ekor. Macam tu. Ini yang betul 1 liter. Okey, ini adalah cara yang salah. Sebab itu dah jadi nombor 11. Jadi kalau kamu nak tulis simbol liter, mestilah gunakan huruf L berangkai. L bersambung. Boleh tulis tak huruf L bersambung? Macam dalam gambar tu. Dia ada ekor sikit kat bawah dia. Okay, dia naik atas, turun bawah, kemudian ada ekor. Jadilah simbol liter. Okey. Dekat bawah ni ditulis 350 mililiter ditulis 350 ml. Okey, cuba kita tulis 350 ml. Okey, saya tulis 350. Okey, tulis huruf M, kemudian tulis huruf L berangkai. Tu cara dia. Nampak? Itu 350 mililiter. Okey. Manakala 1 liter ditulis 1 L. Okey, macam mana tulis 1 L? Okey, tulis 1. Kemudian tulis L berangkai. Jadi saya harap lepas ni nanti ada latihan kita akan buat tulisan huruf L berangkai. Okey? Baik. Seterusnya. Faham sampai sini? Ingat L dan ml adalah simbol bagi liter dan mililiter. Bila kita tulis ml. Bila kita sebut mililiter. Begitu juga dengan L. Bila kita tulis L. Bila kita sebut liter. Jelas? Faham Asri Rahman? Okey, baik. Bagus. Okey, seterusnya. Simbol bagi mililiter ialah ml. Ni dah diterangkan tadi. Okey. Manakala simbol bagi liter ialah L. Okey. Sila fokus kepada huruf L dekat situ. Ni ml. Okey, L berangkai. Okey. Kemudian liter. L pun berangkai. Okey, dan ingat nilai mana yang besar? Okey, nilai yang besar adalah liter. Ingat tadi saya diterangkan kalau air itu makin banyak maka nilainya adalah dalam bentuk liter. Okey? Baik. Tengok gambar dekat bawah. Nampak tak gambar tu? Gambar apa tu? Gambar lotion. Nampak? Nampak gambar lotion? Okey. Boleh bagi tahu saya berapa isi padu lotion dalam botol tu? Cuba bacakan. 200 mililiter. Bagus. 200 mililiter. 200 mililiter. Bagus. Okey. Bila kita tulis macam mana?
ml. Ni cara tulis. Cara sebut 200 mililiter. Okey, seterusnya. Tertindih pula. Saya padam tulisan tu dulu Okey, gambar cawan dalam kopi. Cawan dalam kopi. Sorry. Gambar kopi dalam cawan. Gambar kopi dalam cawan. Okey. Dia tulis kat situ 150 apa? Mililiter. Liter ke mililiter? Mililiter. Okey. Tadi saya ada sebut kalau air itu banyak maka nilai dia liter. Contohnya air dalam botol. Okey. Tapi yang ini air dalam cawan. Air itu banyak ke sikit? Sikit. Sikit. Kalau sedikit nilainya mestilah dalam mililiter. Jadi kalau nilai dalam mililiter kita tulis apa? L ke ml? ml. Jadi saya tulis dalam ni ml. Okey, nampak Itu cara dia. Okey. Seterusnya, shampoo. Siapa mandi yang pakai shampoo pagi tadi? Tak pakai shampoo semua. Okey, Sri Rahman yang angkat tangan. Nicholas pun angkat tangan. Okey, bagus. Okey, shampoo ni berapa isi padu dia? Cuba bacakan. 1 liter. 1 liter. Okey, kamu pun boleh nampak L tu berbeza dengan huruf L biasa. Tapi kalau L tu macam biasa, 1 kemudian L biasa, nanti nampak macam 11. Betul tak? Jadi nasib baiklah dia gunakan L bersambung. Jadilah 1 liter. Okey, seterusnya. Ni botol ni. Dekat rumah biasanya ayah dia akan simpan botol ni jika air tak ada. Kalau air kat rumah tak ada, maka ayah pun keluarkanlah botol ni, dia simpan air kat dalam ni. Botol ni besar. Bila botol ni besar, air dalam dia banyak. Jadi bila dalam air dalam dia banyak, nilai dia berapa? Liter ke mililiter? 10 liter. 10 liter. 10 liter. Kalau 10 mililiter, sikit. Kamu tengok air dalam cawan tu pun 150 mililiter. Jadi kalau botol takkan 10 mililiter, mestilah 10 liter. Okey, kita tuliskan L. Okey. Saya nak cerita lagi satu. Botol air biasa tu, botol air mineral, botol air mineral besar tu, itu adalah kandungan bagi air 1 liter. Jadi kamu boleh buat anggaran begitulah. Kalau air sebanyak dalam botol tu, itulah 1 liter. Okay. Kalau botol mineral yang kecil, yang separuh daripada botol besar tu, itu adalah 500 mililiter. Itu kebiasaannya. Okey. Baik, seterusnya, kenali bika dan silinder penyukat. Ini macam yang Akil tunjuk tadi yang dia ada dekat rumah dia. Nanti kamu tengok dekat rumah kamu, dekat dapur masing-masing. Ada tak bika? Biasanya bika di rumah, dia ada tangkai dan macam jug yang kecil. Ujung dia ada moncong, boleh tuang air. Sama macam dalam gambar tu. Okey. Bika 100 mililiter. Setiap senggatan, perkataan senggatan ni kita dah belajar yang kita jumpa pada pembaris, yang kita jumpa pada alat penimbang. Jadi bika pun ada senggatan. Okay, senggatan pada bika ni dia bermula daripada sifar di bawah. Okay, bila kamu tuang air, air tu pun akan naik ikut nilai senggatan ni jatuh dekat mana. Maka itulah nilai isi padu cecairnya. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, beza dia adalah 20 mililiter. Dia mula daripada sifar, terus 20. Kemudian 40, 60, 80, 100. Maknanya setiap senggatan adalah 20 mililiter bagi bika yang ini. Okay, setiap bika dia berbeza.
ada bika yang besar. Contoh macam gambar dekat sebelah ni. Bika ni 250 mililiter. Bika sebelah tadi 100 mililiter. Jadi yang sebelah kanan ni dia besar sikit. Dan senggatannya dia bermula daripada sifar. Kemudian dia jumpa apa mula-mula? Dia jumpa apa? Senggatan yang pertama. Sifar, 50, 100, 150, 200 dan akhir sekali 250. Jadi setiap senggatan berapa mililiter? Siapa tahu? 50. 50 mililiter. Pandai. Itu maksud senggatan Setiap senggatan 50 mililiter ni Setiap lompatan ni 50. Ni 50. Ni 50. Ni 50 dan seterusnya sampai atas 50. Okey? Faham Okey, seterusnya. Silinder penyukat. Silinder penyukat ni dia macam bika juga tapi dia lebih kurus dan dia panjang berbentuk silinder. Itu sebab dipanggil sebagai silinder penyukat. Okey. Dan kebiasaannya silinder penyukat ni boleh menyukat air dengan nilai yang banyak. Air yang banyak. Kita gunakan silinder penyukat. Okey, silinder penyukat 100 mililiter. Setiap senggatan ialah 10 mililiter. Kita tengok gambar ni. Dia 10, 20, 30. Jadi maknanya setiap senggatan dia adalah 10 mililiter. Okey, manakala yang ini, cuba tengok ni. Silinder penyukat ini adalah yang paling besar. Okey, dan ini adalah untuk menyukat air sebanyak 1 liter. Bila tuang air dalam ni, air ni akan naik sampai atas. Yang paling atas ini adalah 1 liter. Dan kalau kamu perasan, nilai dia bermula daripada 100 mililiter. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan akhir sekali 1000. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Ini kamu kena hafal. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Dapat? 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Okey. Tadi air mineral yang saya sebut 500 mililiter tu, 500 mililiter kalau ada 2 botol, 500 tambah 500 dia jadi berapa? Dia jadi 1000. Jadi 1000 sama dengan 1 liter. Maknanya 2 botol mineral yang kecil tu kalau kamu tuang dalam botol yang besar, dia akan penuh botol besar tu jadi 1 liter. 2 botol kecil sama dengan 1 botol besar. Itulah maksud dia. Okey. Seterusnya, ini kita nak sukat isi padu cecair. Okey, ni contoh cecair yang menggunakan alat penyukat. Kalau kamu tengok ubat adik kamu atau ubat kamu sendiri, dia ada bagi satu bika kecil. Contoh macam dalam gambar tu. Jadi bila kita nak minum ubat, dia kena ikut sukatan. Sukatan dia 10 mililiter vitamin setiap hari. Bermakna kenalah tuang sampai nombor 10 barulah minum. Okey? Baik, kita nak belajar menyukat isi padu cecair. Okey, ini kita nak buat dalam buku kuning. Okey, sila keluarkan buku kuning masing-masing. Tulis hari, tulis tarikh.
Kemudian buat garisan di tepi dan tulis tajuknya. Tajuk kita hari ni sukat isi padu cecair. Okey, mula menulis sekarang. Buku kuning Okay, saya nampak Fikrisha dah ada buku. Okay. Asri Rahman dengan Akil dah mula menulis. Okay, bagus. Okay, saya harap yang lain-lain dah mula menulis juga Nicholas dah mula menulis. Sebab saya tak nampak Nicholas. Dah mula tulis Nicholas? Dah. Okey, baik. Cindy dah mula menulis. Cindy. Okey, bagus. Siapa lagi yang ada hari ni Sekejap. Kayla, Asri Ayub, Felix dan Zara. Okey, harap nama-nama yang saya sebut ni dah mula menulis Okey, jangan lukis gambar, hanya tulis sahaja sukat isi padu cecair, kemudian tulis huruf A. Semua dah tulis huruf A? Okey, kalau dah tulis huruf A, kamu tengok skrin masing-masing, tengok dalam gambar tu, cecair tu berada pada mililiter yang keberapa? Cuba sebut, berapa isi padu dia? 80 apa? 80 apa? 80 mililiter. Okey? 80 mililiter. Betul tu. Maknanya semua nampak air tu berada pada senggatan 80 mililiter. Jadi dalam buku kamu tulis macam yang saya tulis ni. Tulis 8. Okey, sekejap. 80. Okey, kemudian tulis mililiter. Okey, tulis macam yang saya tulis tu. Okey, jangan lukis gambar. Hanya tulis saja sebelah huruf A 80 mililiter. Okey, kemudian kita nak belajar tulis dalam bentuk simbol. 80 mililiter simbol ni macam mana? 80 apa? L ke ML? ML. Kalau mililiter. ML. Jadi kita tulis 80 dekat bawah ML. Jadi sekarang saya nak tengok tulisan berangkai huruf L masing-masing. Betul tak dia punya L? Okay, kalau dah tulis, tunjuk dekat saya nak tengok. Dah. Okey, tunjuk. Angkat buku masing-masing. Okey, Akil punya ML. Betul, bagus. Saya nampak L dia berangkai. Dia tercongit macam tu. Bagus, betul lah L dia. Okey, Asri Rahman. Okey, betul Asri Rahman. Felix. Okey, betul Felix. Nicholas. Okey, bagus Nicholas. Betul tulisan L-nya tu. Okey, yang lain? Siapa lagi yang belum tunjuk? Saya nak tengok huruf L tu. Pastikan huruf L kamu betul. Siapa lagi yang belum tunjuk? Boleh tunjuk. Saya belum siap. Cikgu dah siap. Okey, siapa? Zara. Okey, tunjuk Zara. Okey, L kamu pastikan L berangkai. Zara. L yang ada ekor tu. Barulah nampak ML. Bukan MI. L tu ada berangkai, ada ekor. Okey, tunjuk Zara. Okey, betul Zara. Okey, Cindy kalau dah siap tunjuk. Cikgu dah siap. Fikrisha tunjuk. Okey, betul Fikrisha. ML kamu bagus. Okey, Cindy mana ML kamu? Tak nampak Cindy. Sengitkan sikit.
R S Okey, betul Cindy, bagus. E Baik, yang lain dah tunjuk dengan saya. Okey, Asri Ayub. Okey. Asri Ayub, L kamu tu, dia punya kepala tu naik atas lagi Asri Ayub. Sebab L kamu nampak macam huruf E. Dia dah jadi ME pula. Hati-hati Bila tulis L, Cikgu, kepala tak dia naik boleh. atas, lepas tu turun bawah. Okey. Kayla betul, bagus. Yang lain, Felix saya dah tunjuk 8 okey kan? Okey. Sri Rahman betul, bagus. Okey. Baik. Yang lain-lain saya harap boleh tulis ML dengan baik. Macam tadi Asri Ayub dia punya L tu macam huruf E. Saya tunjuk sekali lagi Bila tulis L, okey, mula dari bawah, naik tulis dari bawah, naik atas, kemudian turun bawah dan echokan. Okey. Kalau kamu tak naik atas, kamu buat macam ni, dia dah jadi huruf E. Yang ini betul. Yang ini salah. Ni dah jadi huruf E. Okey? Baik. Saya rasa ramai yang boleh betulkan mana yang salah tadi. Tak ada masalah. Okey, kita pergi pada B. Boleh? Okey, B kamu tulis dekat bawah selang satu baris. Okey, tengok yang B. Okey, nampak tak yang B tu? Okey. Nampak yang B. Okey, cuba bagi tahu saya berapa isi padu cecai B? 700 mililiter. 700 apa? Mililiter. Mililiter. Bagus. 700 mililiter. Okey, sila tulis 700 mililiter. Macam mana tulisan dia? Sama macam A, tulis dekat atas mililiter. Dekat bawah tulis ml. Buat dua nilai Satu nilai mililiter, satu nilai ml. Cikgu dah siap. Okey, dah siap. Sekejap saya buka nak tengok. Okey, mana Zara? 700 ml 700 ml. Okey, betul Zara. Okey, Akil betul. Bagus Akil. Okey, lagi yang lain boleh tunjuk. Dah. Ibu. Mana Fix? Tunjuk Felix. Kalau aku cakap pekak lah. Apa dek? Betul kan? Ni saya mililiter tadi. Felix mana? Okey. Okey, betul Felix. Bagus. Okey, Asri Rahman. Okey, betul Asri Rahman. Bagus. Cikgu saya dah. Okey, Kayla mana? Okey, betul Kayla. Saya dah nampak. Bagus. Okey, lagi Fikrisha punya saya tak tengok lagi dengan Asri Ayub. Cikgu dah siap. Okey, tunjuk Fikrisha. Okey, 700 ml 700 ml. Okey, bagus Fikrisha. Nicholas. Okey, 700 ml. ML dia berapa Nicholas? Tulis 700 ml dekat bawah. Nicholas dia tulis mililiter aja. Yang ml tu 700-nya tak ada. Tulis 700 ml. Okey, lagi ada yang nak tunjuk? Ada lagi nak tunjuk? Kalau tak ada, saya terus pergi kepada C. Ada lagi yang nak tunjuk? Cindy, Asri Ayub. Mana lagi? Cindy punya saya tak tengok lagi. Asri Ayub punya pun saya tak tengok lagi. Okey, Nicholas.
Okey, betul Nicholas. Bagus. Okey, ada lagi? Tak ada harap yang tak tunjuk tu dia dah buat, jangan tak buat dan buat dengan betul. Kalau nak tunjuk, jadi saya boleh tengok. Kalau salah boleh saya betulkan. Kalau dah betul tak mengapa. Jadi sila tunjuk jika dah siap. Sebab kita khuatir jawapan yang kamu buat tu takut salah. Jadi bolehlah saya betulkan jika salah. Okey, tak apalah. Saya teruskan kepada C Okey, C. Tengok gambar jak yang besar tu. Ibu. Okey. Tadi kita dah belajar. Ya. Tengoklah Ada tu apa orang tu? nak tanya soalan tu. Nampak tak gambar yang C? Air warna hijau. Nampak. Ada 3. Nampak Okey. Baik, bagi tahu saya berapa isi padu cecair C? 2 liter. Berapa? 2 liter. Bagus Akil. Ya, ada orang nak sebut. 2000 apa? 2000 mililiter kata Fikrisha. Okey. Akil dia sebut 2 liter. Fikrisha dia sebut 2000 mililiter. Okey, mana yang betul? 2 liter. Mana yang betul? Okey, sebenarnya dua-dua pun betul. Okey, kalau kamu tulis 2000 mililiter betul. Kalau kamu tulis 2 liter pun betul. Sebab saya dah ajar tadi 2000 mililiter sama dengan 2 liter. Jadi jawapan Fikrisha 2000 mililiter betul. Jawapan Akil 2 liter pun betul. Jadi terpulang. Kamu nak tulis yang mana satu? Boleh tulis. Okey, Fikrisha betul. Betul Fikrisha. Akil tulis 2 liter. 2 liter. 2000 mililiter betul, 2 liter pun betul kalau kamu tak nak tulis panjang-panjang, tulis pendek 2 liter. Senang. Jawapan dia tetap sama. Dan kamu tengok air tu banyak air dalam tu kan. Itu sebab nilai dia liter. Okey, Felix nak tunjuk ke? Felix kalau dah boleh tunjuk. Okey, saya tengok Akil. Akil tulis 2 liter. Okey, dan 2L. Bagus Akil. Felix dia tulis 2000 liter. Mililiter. Okey, betul Felix. Okey, Kayla. Betul Kayla. Bagus. Okey, Nicholas. Okey, betul Nicholas. Bagus. Okey, Zara dah siap nak tunjuk Zara. Ingat kalau nilai dia masuk nilai 1000, kamu boleh tulis liter. Contoh macam C, dia nilai dia 1000, jadi boleh tulis liter. Okey, Zara, betul Zara, bagus. Okey, ada lagi yang nak tunjuk? Okey. Saya Cindy. Nak tunjuk ke Cindy? Cindy saya dengar suara je. Saya tak nampak dia punya buku. Betul tak nilai liter yang kamu tulis tu, Cindy? C tak tahu. C cuba tengok berapa nilai dia, Cindy. Dalam gambar tu nilai dia berapa? Turun bawah sikit Cindy. Saya nampak kakak kamu, saya tak nampak tulisan kamu. Okey, 2000. Okey, itu B kan?
Okey, buat yang C. Buat yang C. Okey, buat yang C. Okey, baik. Saya anggap yang lain semua dah siap. Okey, begitu juga dengan murid-murid yang tidak tunjuk gambar. Saya harap kamu dah buat dengan betul Okey, yang A 80 mililiter. Okey, B 700 mililiter. Kemudian C, dia ada dua jawapan. Sama ada 2000 mililiter ataupun 2 liter. Ada dua jawapan. Boleh pilih salah satu. Okey. Itu saja latihan untuk buku kuning. Okey. Saya nak bagi kerja rumah. Dekat bawah. Kerja rumah. Buku aktiviti. Muka surat 132 dan 133. Okey. Cuba buka buku aktiviti masing-masing. 132 dan 133. Okey. Bukan buat kita tengok dulu apa yang kamu kena buat selepas ini. Okey, muka surat 132 semua dah buka? Semua dah buka? Okey. Baik. 132 kenali unit mililiter dan liter. Okey, tulis semula isi padu dalam ml atau L. Jadi tugas kamu buat sekejap Okey. Tuliskan dalam simbol ml ataupun L. Okey. Itu yang nombor 1. Nombor 2 pun sama. Kemudian nombor 3 pun sama, padankan. Okey, itu muka surat 132. Okey, 133. Sukat isi padu cecair. Ini yang kita belajar dalam buku kuning. Okey, dah diberi sukatan air dekat situ. Kamu tulis berapa nilai dia. Itu nombor 1. Okey, nombor 2. Dia beri nilai. Kamu kena warnakan air di dalam gambar. Contoh, nombor 2A, 60 mililiter. Kamu kena warnakan. Itu kena lukis air dekat dalam dia. Kemudian warnakan. Faham? Nombor 2 tu kena lukis air dekat dalam dia. Okey, nombor 1 tulis nilai. Nombor 2 kena lukis air. Okey. Faham sampai situ untuk kerja rumah? Bukan buat sekarang buat selepas ini. Okey. Saya rasa itu sahaja kelas kita.